هذه الساعة الاجتماع نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالارتفاع، أن يجعلنا وإياكم ممن يشفع الله في حبيبكم من عبده نبي الشفاعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يكون إلا ما شاء. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الصحابة بأيام الله. ما هي أيام الله؟ كل يوم هو من أيام الله، ولكن الآية تعني شيء، وهو أيام الله العظام التي وقعت فيها أمور جسام، مثل هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Syekh Ali Kabir rahimahullah taala telah membuka ucapannya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wahai Muhammad, ingatkanlah mereka orang ramai berkenaan dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya di dalam hari-hari itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur." Maka Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ingatkan masyarakat berkenaan dengan hari-hari. Apakah hanya dimaksudkan itu? Yang dimaksudkan adalah hari-hari yang penting di dalam Islam, hari-hari yang mempunyai kelebihan yang besar. Contohnya seperti hari kita sekarang ini, yaitu hari Ashura. ذكرهم بأيام الله بما وقع فيها من الأمور العظام كإهلاك قوم وإعزاز آخرين ليعتبروا ويتعظوا، أو ذكرهم بما في هذه الأيام من مواعيد، من أجور، من مضاعفات يسارعوا إلى الخير. من المنتفع بهذه الذكرى؟ من المتذكر بهذه الأيام؟ كل واحد؟ لا، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أهل الصفات، أهل المروءات، أهل هذا الأدب الذي قص على الآيات وهو الصبر والشكر هم المنتفعين بذكر الأيام. Mengapa kita perlu ingatkan masyarakat berkenaan dengan hari-hari yang penting ini? Kerana hari-hari tersebut mempunyai kelebihan yang besar yang disembunyikan rahsia-rahsia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita ingatkan hari-hari tersebut kepada mereka, mereka akan tersedar dan terus bertindak untuk mengambil peluang daripada hari-hari tersebut. Tetapi ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan semua orang yang akan mendapat faedah daripada peringatan ini. Bukan semua orang akan mengambil peluang daripada hari-hari yang mulia ini. Tetapi seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya itu hari-hari Allah terdapat tanda-tanda bagi orang yang mempunyai sifat sabar dan sifat syukur. Hanya mereka yang mempunyai dua sifat ini, ada sifat sabar dan ada sifat syukur. Hanya mereka saja yang akan mengambil faedah daripada hari-hari yang mulia yang telah ditetapkan oleh Allah ini. أخواني المؤمنين والمؤمنات، إن الله تعالى بنا رؤوف رحيم، ولهذا من فضله وعظمته علم ضعفنا وعجزنا وذنوبنا، فجعل لنا بداية العام وآخر العام شهر حرام، خاتمة ذي الحجة في يوم عرفة صيام يكفر ذنوب سنتين، وبداية العام شهر حرام وهو محرم في يوم عاشوراء صيام يكفر ذنوب السنة. وكأن الله عز وجل يقول لنا: اجعلوا بداية وفاتحة سنتكم أعماركم توبة وصوم، وخاتمتها توبة وصوم، فهي أفضل ما ينجيكم من عذاب الله. Allah Subhanahu wa taala tahu bahawa kita hari ini adalah insan yang lemah. Kita hari ini mempunyai kelemahan-kelemahan kita. Maka oleh itu Allah telah sediakan hari-hari yang penting sebagai satu hadiah kepada kita dalam penutup tahun lepas
bulan Zulhijjah adalah bulan Al-Haram, bulan yang mulia, dari salah satu Asyurul Haram. Dan juga permulaan tahun bulan Muharram juga adalah salah satu bulan Al-Haram juga, bulan yang mulia. Penutup tahun dan awal tahun Allah jadikan dua-duanya adalah bulan yang mulia. Dan di dalam penutup tahun bulan 12 iaitu bulan Zulhijjah, Allah letakkan satu hari yang mulia. Kalaulah kita berpuasa, Allah akan mengampunkan dosa kita selama 2 tahun, iaitu pada hari Arafah. Dan begitu juga pada bulan 1 ini, iaitu bulan Muharram, maka Allah juga telah letakkan satu hari yang mana kalaulah kita berpuasa, kata Nabi, Allah akan ampunkan dosa kita selama setahun, iaitu hari 10 Muharram, iaitu hari Ashura. نعم عاشوراء وما أدراك ما عاشوراء. عاشوراء يوم التوبة، عاشوراء يوم النجاة والفلاح، عاشوراء يوم توزيع الكرامات والجائزات. Maka hari Ashura ini adalah hari untuk kita bertaubat. Di penghujung tahun kita bertaubat, di permulaan tahun kita bertaubat. Hari Ashura adalah hari untuk kita bertaubat. Hari Ashura adalah hari yang mana Allah agih-agihkan pemberiannya. ذكر الإمام الصالحي في كتابه سبيل الهدى والرشاد أن هذا اليوم العظيم المبارك يوم عاشوراء جعل الله تعالى له فضل عظيم. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى، ابن بطال شارح صحيح البخاري، عندما ذكر حديث صيام يوم عاشوراء يكفر الذنوب السنة الماضية، ذكر في شرح هذا الحديث، شرح البخاري ابن بطال، قال فيه فضائل كثيرة ومنها ذكر 9 أشياء. الأول أن الله تعالى نجى فيه موسى عليه السلام وقومه. الثانية أن الله تعالى فيه أهلك فرعون وجنده. Yang mana hari Ashura ini, apakah hari Ashura? Hari Ashura seperti kita dengar seperti tadi, iaitu hari 10 Muharram, adalah hari yang mempunyai banyak kelebihan. Seperti mana yang telah diterangkan dalam kitab Sabilul Huda wal Rasyad, juga seperti mana yang telah disebutkan oleh Ibnu Battal di dalam mensyarahkan hadis yang berkenaan puasa tentang hari Ashura ini. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari. Dan Ibnu Battal mensyarahkan hadis dalam Sahih Bukhari itu, maka dia menceritakan bahawasanya hari Ashura itu adalah hari yang mana mempunyai banyak sejarahnya. Dan di antaranya itulah hari yang mana Allah telah selamatkan Nabi Musa AS. Dan juga yang keduanya, itu juga adalah hari yang mana Allah telah binasakan Fir'aun dan bala tenteranya. إعزاز الحق وإهلاك الباطل. Hari yang mana Allah telah muliakan al-haq, kebenaran, dan Allah telah hancurkan kebatilan. الثالثة في يوم عاشوراء رست سفينة نوح عليه السلام على الجودي، وقد جلست ما يقارب 40 يوم وهي في الماء والأرض كلها قد غرقت إلا نوحا ومن آمن معه في السفينة. في يوم عاشوراء رست السفينة على الجودي ونزلوا. Dan pada hari Ashura juga telah surutnya banjir pada zaman Nabi Nuh AS, dan kapal yang dinaiki, bahtera yang dinaiki oleh Nabi Nuh AS dan pengikutnya telah telah turun di atas bukit ataupun gunung Al-Judi, yang mana kapal tersebut telah berada di atas air banjir besar itu selama lebih kurang 40 tahun. Akhirnya pada 40 hari, setelah 40 hari kemudian telah surut banjir itu, dan kapal itu pun telah turun di atas bukit Al-Judi pada hari Ashura. الرابعة في يوم عاشوراء تاب الله على أبينا آدم عليه السلام حين أكل مع أمنا حواء من الشجرة وطردهم الله سبحانه وتعالى من الجنة، فتاب إلى الله واستغفر ربه. في يوم عاشوراء تاب الله عليه، هو يوم التوبة. Dan pada hari Ashura juga hari yang mana Allah telah ampunkan dosa Nabi Adam AS. Ketika Nabi Adam AS diturunkan daripada syurga ke dunia ini disebabkan makan buah yang telah dilarang oleh Allah, dan dia terus minta taubat, bertaubat pada Allah. Akhirnya Allah terima taubat Nabi Adam AS bertepatan pada hari Ashura. الأمر الخامس في يوم عاشوراء
نجى الله نبيه يوسف عليه السلام من الجب عندما أخذه إخوانه وخرجوا يرعون وكانوا يحسدونه، فأخذوه وربطوه وأنزلوه في البئر نازل الجب، ثم عادوا إلى أبيهم يبكون: أين يوسف؟ قالوا: أكله الذئب. وجاءوا بقميص يوسف عليه السلام، هذا قميص يوسف وهذا من الدم، ذبحوا شاة ولطخوا القميص بالدم وقالوا: أكله الذئب. فجعل أبوهم يبكي على ابنه ويقلب القميص ويقول: كيف أكله الذئب وهو القميص لم يمزقه؟ ما هذا الذئب الذكي؟ يعني أكل من داخل القميص ولم يمزقه، أين ولدي؟ قالوا: أكله الذئب. فحزن على ذلك وقال: هذا مكركم ولكن سينجي الله يوسف. ففي يوم عاشوراء مرت قافلة وأرسلوا راعيان لهما يستقيان الماء، فأدلوا في البئر ليستقيان الماء وكان طريقهما بعيد، أراد الله أن يحولوا ويرجعوا من هذا الطريق. فلما جاءوا من هذا الطريق ونزعوا الماء، يوسف عليه السلام لما رأى الدلو تعلق بالدلو رفعوا الماء وإذا هو غلام، قالوا: هذا غلام. فنجاه الله من الجب في يوم عاشوراء. Dan seterusnya, hari Asyura adalah hari yang mana Allah telah selamatkan Nabi Yusuf AS daripada lubang perigi, yang mana Nabi Yusuf AS seperti yang kita tahu, yang mana adik-beradiknya telah merasa dengki dan iri hati kepadanya, maka mereka telah campakkan Nabi Yusuf AS di dalam perigi yang sangat dalam, yang gelap gelita. Maka kemudian mereka pulang kepada ayah mereka membawa baju Nabi Yusuf AS. Mereka sembelih kambing dan mereka lumurkan darah kambing itu pada baju Nabi Yusuf. Pergi kepada ayah mereka menangis. Mereka kata Nabi Yusuf AS telah dimakan oleh serigala. Maka ayahnya ambil baju Nabi Yusuf, tengok baju penuh dengan darah, tapi satu koyak pun tak ada. Maka ayah Nabi Yusuf katakan, macam mana dimakan oleh serigala sedangkan tak ada koyak langsung baju ni. Maka mereka kata, tak betul, mereka Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Mereka tipu ayah mereka. Maka Nabi Yusuf AS duduk di dalam perigi tersebut sampailah hari Asyura. Hari Asyura telah lintas rombongan yang berjalan itu. Kemudian mereka telah nampak perigi tersebut, mereka telah ambil air, mereka telah turunkan timba dengan bertali. Akhirnya bila timba sampai ke bawah, Nabi Yusuf pun berbaut kepada timba itu dan akhirnya dinaik sekali. Maka itu adalah berlaku pada hari Asyura. Al-Amr as-Sadis fi yawm Ashura نجى الله نبيه يونس عليه السلام من بطن الحوت حين أمره الله أن يدعو قومه فدعاهم فلم يستجيبوا فلما لم يستجيبوا ذهب من عندهم غاضبا وتوجه إلى البحر فوجد مسافرين فركب معهم السفينة فلما كانوا في الماء أخذت الأمواج فهو السفينة وقالت أن تغرق فقالوا فيكم آبق عبد هارب نعم القرعة إذا خرجت على واحد يمكن لو ألقيناه الله ينجينا، فعملوا قرعة فخرجت على يونس. لا، هذا العبد الصالح أعيدوها، عادوا مرة ثانية خرجت على يونس، عادوا مرة ثالثة خرجت على يونس. قال: أنا العبد الآدم، ربي وجهني وأنا هربت. فأخذوه فألقوه في اليم البحر. لما قذفوا في البحر أول ما قذفوه الحوت فتح فمه فالتقمه الحوت وهو مليم، فبقي في بطن الحوت إلى 3 أيام، وقيل 10 أيام، وقيل 40 يوم، وكان يصرخ من داخل بطن الحوت وينادي رب الأرض والسماوات فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما كان يوم عاشوراء أذن الله تعالى للحوت أن يلقي ما في فمه، فتوجه إلى الساحل وقذف يونس فنجاه الله. قال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Dan hari Asyura juga adalah hari yang mana Allah telah selamatkan Nabi Yunus AS daripada perut ikan. Yang mana Nabi Yunus AS telah berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka kepada Allah, tetapi mereka tidak menyahut seruan Nabi Yunus AS. Akhirnya Nabi Yunus AS merasa marah dan dia tinggalkan kaumnya, dan akhirnya dia pergi
ke pantai dan naik sebuah kapal yang ada menumpang ke sebuah kapal yang dinaiki ramai orang. Setelah sampai kapal ini di tengah lautan, maka datang ombak yang besar. Ombak yang besar menyebabkan kapal ni terombang-ambing sehingga hampir karam. Akhirnya mereka buat keputusan di dalam kapal ini mungkin ada seseorang yang lari daripada perintah Allah. Maka kita buat undian. Siapa yang kena undi ni, maka dia kena turun daripada kapal ni. Maka mereka buat undian, maka undi tersebut kena kepada Nabi Yunus AS. Maka mereka kata, ini Nabi Yunus orang yang soleh, takkanlah kita nak campak dia ke dalam laut. Kita buat sekali lagi. Buat undian sekali lagi, kena undian tersebut juga kepada Nabi Yunus AS. Mereka rasa serba salah, buat sekali lagi undian. Buat kali yang ketiga pun undi kena juga kepada Nabi Yunus AS. Maka Nabi Yunus akhirnya kata, betul sajalah orang yang mungkin dikandaki oleh Allah itu kerana saya lari daripada tugasan saya, maka biarlah saya turun daripada kapal ini. Maka dia nak terjun daripada kapal tersebut. Dah ada siap ikan yang telah besar, ikan besar yang telah tengah mulutnya, maka dia terjun masuk dalam perut ikan. Maka ada riwayat yang mengatakan beliau berada dalam perut ikan selama 3 hari. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Berada dalam perut ikan yang penuh dengan kegelapan. Dalam perut ikan, beliau cuma berzikir sahaja. Beliau cuma baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku tergolong dari kalangan orang-orang yang zalim. Maka dia berdoa berzikir seperti ini sahaja. Akhirnya Allah telah perintahkan ikan tersebut untuk pergi ke pantai dan muntahkan atau meluahkan balik Nabi Yunus ni keluar. Maka telah keluarlah Nabi Yunus AS daripada perut ikan itu pada hari Ashura. وهذا ليس ليونس عليه السلام بل كل مؤمن مهموم هذا العلاج. غمك في جانب، دعاء ربك لا اله الا انت سبحانك في جانب، ان شاء الله تعالى تنجو كما قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. Dalam ayat Quran Allah mengatakan ada Zanun, iaitu Nabi Yunus AS, ketika mana beliau telah keluar daripada kaumnya dalam keadaan marah, maka dia telah ditelan oleh ikan, maka dia berzikir dalam kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian telah kami selamat, telah kami keluarkan dia daripada kerunsingannya, dan demikianlah yang akan kami lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk Nabi Yunus AS, tetapi sesiapa sahaja yang berada dalam kerunsingan, berada dalam kesusahan, maka dia memperbanyakkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, berserah kepada Allah. Akhirnya Allah akan selamatkan dia daripada masalahnya. Allah akan selesaikan masalahnya, akan keluarkan dia daripada kerunsingannya. Ini janji daripada Allah. الأمر السابع في يوم عاشوراء تاب الله على قوم يونس عليه السلام لما خرج وتركهم متوجه إلى البحر افتقدوه يوم بعد يوم بعد يوم، فسألوا عنه، فحسوا عند ذلك برحمته وكرمه ودعوته لهم وتندموا على فعله وتاب الله عليهم. وبعد ما نجا يونس ورجع إليهم ودعاهم عادوا وأسلموا كلهم، فكان توبة الله عليهم يوم عاشوراء. Dan yang ketujuh adalah hari Ashura, juga hari diterima taubat umat Nabi Yunus AS. Ketika mana Nabi Yunus merasa marah tadi, yang mana bila telah tinggalkan kaumnya, maka kaumnya rasa menyesal, mereka rasa susah hati, mereka tahu kesilapan yang mereka telah buat selama ini. Akhirnya bila mana Nabi Yunus keluar daripada perut ikan pada hari Ashura dan kembali pada kaumnya, mereka semua masuk Islam dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثامن في يوم عاشوراء ولد عيسى بن مريم عليه السلام. Yang seterusnya, yang ke-8 adalah pada hari Ashura, adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. الأمر التاسع في يوم عاشوراء تكسى الكعبة. العرب ومنذ القدم يكسون الكعبة كل سنة كسوة جديدة، يكسوها في محرم في يوم عاشوراء، يكسوها كسوة. Dan hari Ashura juga adalah hari yang kebiasaannya adat kaum Arab, mereka akan menukar kiswah, kain kiswah Kaabah, dan kebiasaannya mereka akan buat pada hari Ashura.
وعلى كل حال فهو يوم عظيم تاب الله فيه على قوم وأكرم آخرين. Maka kesimpulannya pendek kata, hari Ashura adalah hari yang sangat mulia, hari yang mana Allah telah terima taubat ramai orang dan Allah telah selamatkan begitu ramai manusia. وهو الرحمن الرحيم يتمنى علينا وإياكم بالحياة إلى إدراك شهر محرم، وغدا إن شاء الله عاشوراء، فننوي أن نكون من ليلته مقبلين على الله تائبين مستغفرين عازمين على الصوم والإقبال على الله عسى يقبلنا. Yang mana Allah telah panjangkan usia kita sampai kita sempat masuk ke dalam bulan Muharram ini, Masya Allah. Dan esok juga adalah hari Ashura. Maka kita berniat, kita berazam untuk kita hidupkan malam ini dengan qiyamul lail, kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah. Dan kita juga berniat esok kita akan berpuasa sebagai sunnah yang diajarkan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، المدينة أكثرها يهود، وجدهم يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، فسأل لماذا يصومون؟ قال هذا يوم عند الله موسى ونحن نتبع موسى أهل فرعون ونحن. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، أي نحن نؤمن بموسى وبشريعة أنتم الذين لو اتبعتم موسى لآمنتم به، لأن موسى والتوراة توصي بالإمام محمد صلى الله عليه وسلم. فقال موسى نحن أبناء، نحن الأنبياء أبناء علات، يعني كلنا ديننا واحد ندعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإن اختلفت الشرائع، فنحن أحق بالفرحة بموسى منكم. فصام وأمر الناس بالصيام. Sejarahnya ialah ketika Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah, maka pada 10 Muharram maka mereka lihat orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi SAW telah tanya mengapa orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Maka mereka kata disebabkan hari inilah hari Ashura ini, 10 Muharram ini adalah hari bersejarah. Allah telah selamatkan Nabi Musa AS daripada cengkaman Fir'aun dan bala tenteranya. Maka Nabi SAW kata kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kamu, kami lebih layak, kami lebih layak untuk menyambutnya daripada kamu. Sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi sendiri tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa AS telah mengajar kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah, dan di dalam kitab Taurat juga termaktub sekiranya datang Nabi akhir zaman, maka mereka hendaklah mengikut Nabi akhir zaman tersebut. Walaupun syariat berbeza, tetapi tujuannya adalah satu, iaitu mengesahkan Allah. Tetapi mereka sendiri tidak mengamalkan segala yang telah disampaikan oleh Nabi Musa itu. Maka oleh itu Nabi Muhammad SAW berkata kami lebih layak untuk meraihkan hari ini, untuk meraihkan Nabi Musa yang lebih daripada kamu. Maka baginda berpuasa, dan baginda telah perintahkan pada sahabat yang lain supaya mereka juga berpuasa. ولهذا قال بعض أهل العلم صيام يوم عاشوراء في أول الإسلام كان واجبا، فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء فليفطره. Ada para ulama yang mengatakan puasa hari Ashura itu pada permulaan Islam dahulu, pada mulanya asalnya adalah wajib. Pada mulanya adalah wajib hukumnya semua umat Islam berpuasa. Tetapi setelah datang kewajiban dan kefarduan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, maka telah dimansuhkan puasa pada hari kewajiban puasa pada hari Ashura itu. Maka Nabi berkata setelah difardukan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, Nabi kata siapa yang nak berpuasa pada hari Ashura boleh teruskan, siapa yang tak mampu tidak ada masalah. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي ينادي في الناس من أصبح مفطرا فليمسك وليقضي يوما مكانه ومن أصبح صائما فليتم صومه. من أصبح مفطرا أمره يمسك على سبيل الوجوب ويقضي مكان اليوم، ومن أصبح مفطر صائم قال فليتم صومه. هذا في أول أمر. Kenapa para ulama mengatakan puasa Ashura ini asalnya adalah wajib? Kerana pada masa Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk berpuasa, Nabi telah perintahkan seorang sahabat untuk sebarkan kepada seluruh kota Madinah, sebarkan berita bahawa Nabi telah suruh semua orang berpuasa. Siapa yang dia telah termakan pagi tadi, maka mulai sekarang jangan makan sampai maghrib.
dan esok kena qada balik, kena ganti balik hari ini siang dia tak puasa. Itu di antara dalil ulama mengatakan asalnya puasa hari Asyura itu adalah wajib pada perempuan Islam, kemudian ini dimasukkan. وإن نسخ وجوبه لكن يبقى الندب والاستحباب. جاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحتسب على الله أن صوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. Walaupun kefarduan puasa pada hari Asyura itu telah dimansuhkan pada zaman kita sekarang ini, tetapi sunatnya itu masih ada, masih disunatkan untuk kita berpuasa pada hari Asyura, yang mana dalam hadis Nabi SAW mafhumnya yang mana bagi tahu barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura dia akan diampunkan setahun dosanya, setahun yang lepas. وعاشوراء هو يوم 10 من محرم الذي سيوافق غدا الجمعة إن شاء الله. Asyura itu adalah maksudnya hari 10 Muharram, yang mana akan jatuh esok pada hari Jumaat insya-Allah. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أن يخالف اليهود قال: لئن عشت إلى قابل أي السنة المقبلة لأصومن 9 والعاشر، أي 9 وعاشر، 9 هذا اليوم الخميس وغدا عاشوراء. ليش؟ مخالفة لليهود. Dan Nabi SAW telah diperintahkan untuk membuat amalan tetapi tidak sama 100% seperti orang Yahudi, tidak sama seperti mereka, tetapi Nabi seringkali buat sesuatu yang mana Nabi bezakan sedikit daripada amalan orang Yahudi. Maka Nabi telah berkeinginan berazam untuk puasa juga pada 9 hari bulan, iaitu Tasu'a yang jatuh pada hari ini, hari Khamis. Nabi kata, kalaulah aku dipanjangkan usia masih hidup lagi tahun hadapan, insya-Allah tahun depan hari 9 Muharram juga saya akan puasa, 9 dan 10 kata Nabi. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: صيام يوم عاشوراء على 3 مراتب. المرتبة الأولى أن تصوم عاشوراء وقبله يوم وبعده يوم، وفي ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا عاشوراء خالفوا اليهود يوم قبله ويوم بعده. Sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mensyarahkan kitab hadis Sahih Bukhari mengatakan yang puasa pada hari Asyura ini terdapat 3 peringkat. Peringkat yang tahap yang paling afdal adalah kita berpuasa selama 3 hari, iaitu 9, 10 dan 11. Kerana ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, berpuasalah pada hari Asyura dan bezakanlah puasa kamu daripada orang Yahudi, maka puasalah juga sehari sebelumnya dan sehari selepasnya. Maka itu tahap yang paling afdal, kita puasa selama 3 hari, 9, 10 dan 11. المرتبة الثانية أن تصوم عاشوراء ويوما قبله وتاسوعا أو يوما بعده فقط، مخالفة لليهود. هذه المرتبة الثانية. Tahap yang kedua yang lebih rendah daripada itu, kita berpuasa sebanyak 2 hari saja, iaitu kita puasa pada hari Asyura, kemudian kita pilih salah satu sebelum ataupun selepas, iaitu sama ada 9 ataupun 11. المرتبة الثالثة وهي أقلها أن تصوم عاشوراء فقط وحده، وهذا جائز عند الجواز حتى ولو وافق جمعة، مع أن يكره إفراد صوم يوم الجمعة دون أن تصوم قبله وبعدها، مكروه دائما. لكن إذا وافق أيام مستحبة كهذا يوم عاشوراء فيجوز صومه ولو واحدا عند الجواز، إن كان مريض أو عاجز أو كبير بالسن أو غير ذلك. لو اكتفى بيوم عاشوراء والجمعة ما في إشكال. Tahap yang paling rendah sekali adalah kita puasa 1 hari, iaitu hari Asyura itu, hari 10 Muharram. Itu tahap yang paling rendah. Dan kita puasa 1